Martial shorties bagi saya adalah sangat penting untuk filmmaker yang baru tayangkan kerja mereka tanpa merasa kecil. Sebab khalayak yang datang untuk martial shorties besar. Walaupun anda ialah seorang pembuat filem yang first time ataupun yang tak pernah pergi ke film school, tapi bila anda hantar ke martial shorties, orang tengok without prejudice. Orang tak labelkan anda, oh ini tak pergi film school, tak tahu falsafah, tak tahu bahasa filem. So, kalau tak ada di Malaysia ni, tak ada penayangan filem pendek yang besar dan boleh menarik khalayak yang besar seperti martial shorties. Saya berani cakap yang martial shorties is the biggest short film screening in Malaysia. Sebab sekali kita tunjuk dalam 20 filem. Dah 3 jam, 4 jam punya filem pendek, 20 filem kan. Dah sampai kadang-kadang ada satu tahun sampai ke 1-2 pagi, tapi orang masih stay untuk menonton filem tu. Jadi this is a good training ground untuk filmmaker yang baru. Orang yang macam, oh boleh ke aku nak tayang kat mana ni kan? Kan hantar festival kan, adakah orang accept, tak accept. So, jadi kalau kita hantar martial shorties, kita boleh nilai kerja kita tu orang terima ke, tak ke. Dan dia boleh bagi, yang paling bagus sekali bagi saya, martial shorties boleh bagi confidence pada pembikin filem yang tak ada duit, yang baru dan yang tak cukup ilmu macam saya ni kan. So bila kita hantar, orang terima, kat situ kita boleh belajar, kita boleh tonton filem orang lain, kita boleh belajar dan kita boleh assess kita punya kedudukan kat mana. Saya rasa Muhammad Khalid tertarik nak hantar karya. Dulu dia ada hantar karya-karya filem pendek dia juga kan, yang dia buat macam story 2 hari dan dia cut there and then dan dia hantar masuk shorties. So dia datang first kan, shorties dia datang. So dilihat khalayak tu ada. So dia berminat kemudian pada shorties yang seterusnya, hantar sneak preview filem terbaru dia. Contohnya Hantu Kak Limah Balik Rumah, sebelum satu Malaysia tonton, sudah pun dia ditayang selama sepanjang 20 minit di martial shorties. Dan akhirnya filem tu berjaya. So Muhammad Khalid pun dia boleh gauge audience acceptance. Dan yang paling penting sekali martial shorties ni untuk orang macam Muhammad Khalid tu, dan untuk penerbit filem tayang unggul yang besar-besar ni, dia boleh dapat seolah-olah macam publicity percuma. Sebab khalayak yang datang martial shorties, kebanyakannya saya boleh katakan 70-80% ialah orang yang sangat aktif dalam social network. So sebelum dia orang keluar duit untuk buat promosi, benda tu dah promoted di alam cyber tu dengan efektif. Itu pandangan saya pada pembikin filem yang mainstream seperti Muhammad Khalid. Pembikin filem tu nak tunjukkan betapa pentingnya martial shorties tu. Kenapa orang daripada Singapura, pembikin filem daripada Singapura, daripada Indonesia pun nak hantar martial shorties? Sebab di Singapura tak ada screening yang pembikin filem boleh hantar untuk screening tanpa dia keluar kos. Nak screen selain daripada tempat, kos dan sebagainya, kadang-kadang kena bayar fee untuk screening. Kalau kita masuk festival pun kadang-kadang kita kena bayar fee. Kalau tak bayar fee pun, festival kita hantar tu belum tentu di screen kan. Jadi sini tempatnya, martial shorties ni dah menuju ke arah yang regional dah sekarang ni. Nak kata international tu melampau sikit lah kan. Tapi regional, di mana pembikin filem dari Singapura yang sangat aktif dan antara mereka yang profesional macam Sanif Olek itu sangat yang profesional filmmaker, hantar filem pendek ke martial shorties. Sebab filem kalau tak ada orang menonton, tak guna filem tu bagus macam mana pun. Jadi sini Sedikit Soldier telah buat satu platform, orang boleh menonton filem anda tanpa memikirkan ataupun tanpa mengambil kira, ataupun dalam bahasa Inggeris, not give a damn siapa anda. Soldier ni masuk, aku masuk Soldier ni banyak kenal dengan orang dan banyak jalan lebih dibukakan lah menerusi Soldier ni. So itu penting dan jasanya grup Sedikit Soldier ni lah pada aku punya kehidupan. Contoh dia macam kenalan dengan lebih ramai orang, macam cameraman sekarang ni kenal sebab kenal dengan Soldier punya grup, kenal. Lepas tu dengan ramai-ramai yang kat bawah tu mostly daripada Sedikit Soldier punya member juga. Dan satu lagi, dulu macam contoh macam dapat kerja kat BTS kan, sebab recommended daripada Mak Jan dan juga sebab
dia punya bos pun tahu yang aku sikit Soldier dah ada buat benda-benda aktiviti yang orang tahulah apa yang Soldier buat. Macam Mascara juga lah. Mascara pun orang kenal. Dia satu macam event yang buat orang kenal sikit Soldier, dan ada follower dia sendiri Mascara tu. Dan secara tak langsung kat situ lah banyak juga aku belajar macam-macam benda. Maksud kawan-kawan yang kita suka, ya kawan-kawan yang sama-sama kita enjoy buat benda lah, tak kisah apa-apa pun. Dan tak semestinya kawan kita suka tu kawan kan, mungkin kawan yang biasa kita gaduh. Jadi kita sama-sama enjoy lah buat benda yang sama-sama kita suka. Okey, saya Spice. Dalam syarikat Soldier saya telah dilantik sebagai bendahari atau Menteri Keuangan untuk Soldier. Soldier bermula dengan RM0. Semuanya adalah hasil sumbangan peribadi masing-masing dengan semua tenaga dan kewangan yang ada. Mula-mula sekali kami membuat buku lah. Dari buku tu kita generate duit sikit demi sedikit, hinggalah kepada tahun yang ketiga Soldier telah membeli aset dia yang pertama, iaitu PA system sendiri. Sebelum ni Soldier cuma menggunakan PA system yang sangat murah lah, wireless PA system tu. And then kita mula ada sponsor yang menyediakan PA system untuk aktiviti-aktiviti Soldier. Kemudian bila sponsor tu tak sanggup lagi, jadi ada tak ada Soldier terpaksa membeli PA system sendirilah. Kemudian daripada itu kami daripada jualan buku, t-shirt dan apa-apa aktiviti yang Soldier anjurkan, semua wang tu kita kumpul dan gunakan untuk membeli aset-aset untuk kegunaan aktiviti Soldier. Yang terbaru sekali ialah kita beli kemah untuk Mascara Shorties ini, kerana sekarang ni musim hujan. Jadi kita jangkakan akan hujan, jadi kita terpaksa ada kemah untuk menutup PA system lah. Okey. Kalau buat aktiviti di Rumah Pena ni saja, jadi tak kurang fun lah Soldier ni. Jadi kita kena ada hiburan jugalah. Jadi antaranya kami pernah pergi ke sesi berkaraoke bersama dengan Soldier. Kami pernah berkelah di apa nama tempat tu? Janda Baik. Di Janda Baik dengan barbecue dan sebagainya. Kemudian pernah sekali kami pergi ke Kota Baru, Kelantan, dan melancong sambil bertugas. Kerana kami menganjurkan Mascara Shorties juga di sana atas jemputan rakan-rakan di sana. Soldier kaya tidaklah, tapi setakat ini kami semua aktiviti yang Soldier anjurkan adalah atas biaya Soldier sendiri dan tidak pernah meminta sponsor. Kalau ada sponsor pun orang yang nak sponsor, dan kami sungguh besar hati kalau ada orang nak sponsor. Dari segi kewangan tu, selain daripada membeli peralatan, kami juga bagi duit raya kepada siang kata Soldier sebagai bonus hari raya, kerana memang kami kerja tidak ada gaji. Jadi sesekali kena ada reward jugalah. Saya dan Soldier pun, saya pun sebenarnya suka-suka kan. Saya pun memang faham lah falsafah ni ke Soldier ni, satu hari kita akan tidak ada. Satu hari kita akan sejak mula akan berakhir tapi kita ada impact. Kita ada impact. Kalau nak claim macam asas 50 dulu kepada impact asas 50 kepada dunia sastra, tak adalah sangat kan, tak adalah macam tu. Tapi dalam satu sudut kita ada impact, kita ada contribution. Dan sekarang pun kita masih lagi membuat buku-buku yang berbentuk antologi cerpen. Mana kita katalah kita nak buat buku seram, kita jemput penulis-penulis, kita buat macam casting atau audition, yang mana best, jadi kita pilih dia,
dan kita tulis buku. Dan semuda umur 10 tahun projek yang terbaru. Jadi saya harap bila Soldier dah tak ada nanti, dia orang-orang macam ni, mungkin dia ada projek dia lain, kumpulan dia lain, atau dia sendiri akan jadi penulis yang mampan. Saya harap kita menyumbang dari sudut itulah, kepada masyarakat. Dan saya harap dikira lah nanti di padang mahsyar, oh ni Tok Rimau ni pernah membantu membangunkan usaha di mana budak ni kan dah jadi ustazah, menulis buku-buku dakwah sekarang bagus, dan jadi saham saya lah di akhirat nanti kan. InsyaAllah saya mengharap begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimpan mohon besar. Cara peribadi saya harap Maskara Shorties boleh jadi Sundance. Dan dia akan jadi Sundance. Dan akan jadi lebih baik lagi daripada Sundance. Satu hari nanti dia akan pecah. Sikap Soldier akan pecah satu hari nanti. Sebab ahli-ahli dia sibuk dan dah mula malas. Tapi waktu tu dia harap-harap dia akan jadi satu nama yang orang sebut lah. Orang sebut supaya ahli dia boleh riak sikit dan boleh dapat perempuan dengan senang. Dan satu lagi, sebab apa yang kita orang buat ni berdasarkan apa yang kita minat kan. Kita semua minat. Sebab kalau yang tak minat tu biasanya dia tak datang kan. Itu yang datang tu maknanya dia minat lah. Jadi harap-harapnya kita dapat menyumbang lah untuk perkembangan apa-apa benda pun lah. Macam orang cakap dunia sastra, dunia seni ke apa. Dan mungkin apa yang kita buat ni agak bercanggah sikit daripada pandangan orang lain, tapi mungkin boleh sama-sama duduk dalam dunia sastra, dunia indie, orang kata dunia seni kan. Sama-sama enjoy buat. Yang penting rasanya Soldier ni benda uniknya sebab kita buat ni untuk enjoy lah. Tak ada stres, mungkin ada marah-marah sikit, tapi basically enjoy lah. Masa depan kita dah letak satu had sebenarnya yang ahli sedikit Soldier tahu sampai bila